Sekali lagi yang sudah bersama kita pada malam ini, dan itulah saya dapat bersama tuan untuk sama-sama kita dapat manfaat. Jadi dengan itu saya sama silakan kepada saya untuk terus menceramah kita pada malam ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulakan ceramah, kuliah saya ni lain daripada yang lain sebab saya ada ijazah ayat-ayat rawatan. Maka tidak dapat tidak kena ada dekat dengan saya sebab dia panggil musyafahah. Jadi muslimat hak duduk belakang tu saya nak suruh mari depan. Muslimi mari belah ni, tiang belah tu bagi pada muslimat. Tiang sedikit ni bagi pada muslimat. Muslimi mari belah ni. Saya bagi masa seminit. Mari sampai depan muslimat. Tengok tiang tu di mana, berada dalam tiang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Bahagia saudara pengurusi majlis, pengurusi serta tangkuasa surau, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita boleh berada di atas surau yang mulia ini. Sebab apa ada sini pada malam ni? Tidak lain dan tidak bukan sebab anda masih hidup. Semua depan saya ni hidup belaka, tak ada seorang pun mati. Dan ada dekat depan saya ni, dia tahu bila dia nak mati bila. Tak ada. Walaupun tua sangat dah, ingat tua bukan syarat untuk mati. Walaupun sakit sangat dah ICU, ingat sakit juga bukan syarat untuk mati. Jadi kita semua ni hidup. Dan dalam kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita malam ini, kita sihat belaka. Alhamdulillah boleh mari masjid surau ni, kira sihat dah ni. Berapa ramai tuan-tuan di saat ini berada di hospital Kulim sakit. Ni kita tengoklah katil hospital masa ni penuh katil. Kencing pun kot waya, nyawa pun dengan gas. Tapi kita semua sihat, maka sebutlah Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesihatan kita ini berkekalan sampai akhir hayat kita. Nak kita ni sihat. Kita tak sihat, kita makin tua makin sakit. Sebab kita nak buat ibadat dah makin tua. Tapi berapa ramai kita jumpa pada hari ini, makin tua makin lelah, makin penat, makin sakit lutut, nak sembahyang tarawih tak lama dah, tak seronok buat ibadat kalau kita sakit. Betul tak? Dan dalam kesihatan yang Allah kurniakan pada kita pada malam ini juga, Allah berikan pada kita akan kelapangan. Kita ada masa hari ni. Dan tuan taman kita ni ramai, beribu orang ni taman kita. Betul atau tidak? Majoritinya adalah Melayu Islam. Kalau mari semua, saya rasa penuh surau kita ni. Tapi sebab apa mereka tak mari? Pertama sebab mungkin mereka sibuk, kerana waktu maghrib ni mesti waktu yang sibuk. Tengok jalan raya penuh kereta, kedai makan penuh kursi. Pasar malam tak ada tangan menega ni masa ni. Cuba kita tengok. Kalau kamu menega pasar malam waktu maghrib tak laku, kamu baliklah, tak laku dah lepas ni. Dia waktu maghrib ni waktu puncak. Orang mancing ikan tengah makan ni masa ni. Kaki berita nak tengok kabinet baru ni, masing-masing masuk pejabat dah ni. Nak tengok resolusi Perhimpunan Agung UMNO tadi, apa permintaan, 6 permintaan tadi, apa dia? Nak tengok ni dalam buletin utama Awani 745. Tapi kita boleh tinggal itu semua, boleh mari ke surau yang mulia ini. Ini nak menunjukkan kita mari mencari satu benda namanya pahala. Mungkin hak tak mari itu sebab dia tak nampak pahala. Kamu ni adalah orang yang ganjil, orang yang luar biasa kerana kamu nampak apa yang orang lain tak nampak, namanya pahala.
Tengok kita gerbang raya haji baru ni, sembelih lembu sini, pakat bagi daging penuh beratur mari nak ambil. Bapa nampak daging, tulang rusuk nampak, daging pohon nampak. Batu bersusun-susun mari nak ambil. Tapi sembahyang Jumaat tak ramai apa? Dia tak nampak pahala yang lebih daripada daging yang dia beratur baru ni. Jadi apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, jangan lupa kita baca satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan dia lambat lupa. Dan siapa baca doa ni dia bawa ilmu yang dia belajar tu masuk kubur sekali dengan dia. Sebab kita nak pergi kubur belakang ni, kita baca ramai-ramai. Pergi ceramah di mana pun saya bagi doa ni dulu biar kamu cepat faham. Hebat mana penceramah kamu panggil pun, ingat yang bagi faham bukan penceramah, yang bagi faham Allah. Tak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah ilmu yang aku belajar ni aku cepat ingat dan aku lambat lupa, dan biarlah ilmu ni menjadi bekal kepada aku di alam kubur nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 32. Tu ubat dah tu saya bagi tu. Apa hebatnya ubat ini? Kata ulama, kamu tidak sering kali terlupa dan kamu tidak akan nyanyuk sampai mati. Kamu nak mati pun boleh mengucap sebab kamu tidak nyanyuk. Ni hebat ni ubat ni. Bacalah setiap kali lepas mayang. Paling malas pun sekali sehari baca. Sebab apa saya bagi ayat ni pada malam ni? Sebab di hadapan saya ni tua-tua belaka dah. Di hadapan saya ni geng-geng pencing ramai dah. Kalau tak pencing pun baru nak pencing ni. Muslimat di belakang depan saya ni boleh kata 80% geng-geng monopol belakang dah ni. Nak cerita tua, makin tua maka kita boleh satu penyakit namanya terlupa dan nyanyuk. Bacalah ayat ni, mudah-mudahan. Tajuk kita malam ni ialah Aku Sakit Allah Penyembuh. Dan negara kita hari ni dilanda apa? Satu wabak yang begitu hebat, nama COVID-19 ataupun coronavirus. Sekarang sedang merebak di mana? Satu dunia. Di Malaysia di mana? Itali naik mendadak. Mereka naik mendadak. Kita di Malaysia ni mana baru kena? Belah-belah orang kena kawasan tu. Seri Petaling. Siapa bawa? Kan Cina. Tempat perhimpunan agung. Yes, jemaah tabligh dah. Bukan kata nak masuk tabligh salah, tidak. Tapi coronavirus tu banyak jemaah mari situ berterbangan. Dan sekarang di kawasan sekitar kita ni tengah merebak di mana? Baling tak ada kira. Mana? Georgetown. Yes, Pala Batah, Parit Bunta. Yes, kuliah saya malam esok semua dibatalkan di Parit Bunta. Bila nak mari kuliah, ni takut ni. Bapa kita takut dia terbang dalam udara. Kita tengok Cina-Cina kat Penang, saya pergi Johor naik kapal terbang semua pakai penutup hidung ni. Sampai tokel penutup hidung 7 tahun dah lah ni. Farmasi habis, Watson habis.
Saya baru ni nak mari Penang naik kapal terbang daripada Kota Baru. Atas kapal terbang semua pakai penutup hidung. Kecuali saya 3 orang yang tak pakai. Bapa saya tak pakai, bukan saya nak bangga. Saya guna antibiotik langit. Bacalah ayat ni, kamu tak akan kena penyakit wabak yang Allah hantar. InsyaAllah, saya nak ijazah lepas ni. Atas kapal terbang tu semua pakai penutup hidung. Ada Cina sebelah saya tua dah. Dia cari farmasi tak jumpa. Di airport saya tengok dia sibuk sekali duk cari penutup hidung. Takutnya kemati. Lah dia beli satu benda tutup hidung dia. Depan sebelah saya dia duduk. Dia beli apa tuan-tuan? Penutup hidung yang paling berkesan, filternya tebal. Tuala wanita. Dia letak sini. Takut orang pramugari gelak dia. Dia pakai, dia watak bodoh gitu. Apa takutnya kemati? Hak sakut belah ni, hak sakut belah ni. Dia beli hak tu. Orang tengok gelak, saya belah dia buat tak tahu. Saya kata, Pok Cik ni tak ada perasaan sungguh. Orang tua dah Cina, takutnya kemati. Kita Malaysia hari ni berapa orang dah? Ni tengoklah telefon, ada gerah turun naik tiap-tiap minit. Berapa orang dah je? 140 lebih. Ramai tu. 2 hari lepas baru 93 kes. Hari ni 100 lebih dah. Berhati-hatilah. Jangan kita ingat kita lepas, kita pun duduk dalam udara yang sama. Angin duduk tiup sama, kita tak nampak. Sampai bila kita nak tutup hidung? Tutup hidung masa tak ada orang, tak apa nak cakap dengan orang. Saya ceramah nak tutup hidung. Kira ngaku aku lemah mati, tak boleh nak nyawa. Jadi nak cerita virus ini sedang merebak di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Malaysia ni kira mujur tak ada mati lagi tak? Kan ada dah? Tak ada lagi setakat ni. Indonesia baru mati seorang kemarin petang tadi. Maka benarlah kata Rasulullah, satu ketika akan tiba satu penyakit di akhir zaman yang mana penyakit itu belum ada sebelum ni. Tu tanda-tanda kiamat tu. Tanda-tanda kiamat tu. Ada coronavirus tahun 70-an, 60-an? Tak ada. Ni baru menular ni. Tapi jangan bimbang kerana Rasulullah menyebut la yunzilullahu da'a illa anzala ma'ahu dawa. Tak turun sesuatu penyakit atas muka bumi ni kecuali Allah turunkan bersamanya ubat. Ada ubat, tunggulah dulu. Katanya ikan singgang. 2 hari lepas habis virus ikan singgang ubat. Coronavirus, antibiotik. Oh, kedai-kedai Tom Yum pun laku, orang petani duk jual. Tak ada supply ikan. Nasib baik tanya temenu murah. Tak. Kalau muda pasar bisik berapa sekilo temenu? 5 kupang, yes. Nak cari di mana? Ikan temenu 5 kupang. Masa Salahuddin Ayub Menteri Pertanian dulu, dia kata don't worry, ikan temenu dalam laut ni ada 3 bilion. Dia kata. Dah ingat dah dalam video saya tengok, bukan nak cerita politik, tapi cerita politik tak ada. Saya tengok hijau putih belakang ni, surah ni tak ada masalah. Pok kita belakang dah. Mungkin pok-pok ni tubik dia seronok. Ikan temenu pakat tubik ego muruh habis, dia seronok. Betul tak? Seronok sebab apa? Yes, Allah Ta'ala bagi rezeki. Mungkin dia seronok kerajaan jatuh, dia pun tubik habis. Mumpun boleh makan ikan temenu hak murah. Betul tak? Belum ni tak ada 50 sen sekilo. Betul tak? 3 bilion. Dia kata ikan puyuh dalam kok mu tak bilang-bilang, apatah lagi ikan dalam laut dah. Betul tak ikan singgang ni antibiotik coronavirus? InsyaAllah benda murah kita mampu makan, makanlah, ikhtiar. Tapi saya nak bagi tahu satu ubat yang paling hebat antibiotik kanser ke virus ke yang paling hebat hari ni, sejenis ulam. Kalau boleh makanlah ulam ni pada musim coronavirus. Kerana mengikut kajian ulam ini adalah ulam yang hebat. Siapa makan ulam ni panjang umur. Dulu kita famous di Kulim ni dengan satu ulam namanya pegaga. Sekarang ni pegaga dah makin pupus.
Jarang ada nak jumpa. Jus pegaga pun tak ada dah. Timbul satu ulam baru lah ni. Nama ulam apa? Sedap makan ulam ni. Rapuh macam kepuk. Apa dia? Yes, bayam Brazil. Kenal tak? Tak kenal je. Yes, 1/2/3 daripada jemaah kita tak kenal bayam Brazil. Kak, nama apa kak? Yes, Nur Yati. Kak Yati, tanam bayam Brazil tak? Kenal bayam Brazil tak? Cuba terang ke dia lagu mana. Lagu mana pokok bayam Brazil ni? Nah, dia Google tu. Alah ni mudah, Ustaz Google ada, cari dah. Jumpa Haji. Kenal tak? Banyak kedai tak? Yes, banyak. Ada tak belum ni bayam Brazil? Tak ada. 2-3 tahun ke belakangan ni. Mudah ke susah nak tidur tanam dia? Senang, pacok je. Macam main-main rumah tu. Kabar-kabar hidup biok dah. Makanlah, bukan kena bayar mahal pun. Saya nak cerita baru ni saya ceramah di Kemaman Terengganu di Felda Air Putih. Bila tengok saya ceramah masuk seorang manusia, 5 langkah dia masuk dalam masjid, saya kata Pak Cik berhenti sekejap. Dia pun berhenti. Ada apa Ustaz, atas belakang saya ada jin ke? Saya kata tak, saya nak tanya Cik, tolong jawab dengan ikhlas. Cik umur berapa? Dia kata Ustaz, saya dilahirkan pada 1906. Tu pun masa buat IC saya duduk main sungai, mak saya panggil saya buat pergi pejabat. Saya ingat dah masa tu, tak tahulah, mungkin umur saya 6 tahun, 1900 lah kita kata dia beranak. Berapa umur dia lah ni? 120. Saya tanya Cik, bila nak mati? Ni tengah-tengah ramal lah masjid. Dia tuding jari kat saya, Ustaz bila nak mati? Ada lawan. Tua bukan syarat untuk mati Ustaz. Tu. Saya kata Cik, kami semua jealous dengan kamu. Kami juga nak panjang umur beratus tahun macam kamu. Boleh share tak apa amalan kamu? Sebelum tu saya nak tanya, depan saya pada malam ni, siapa nak mati malam ni? Tolong angkat tangan. Yes, kalau tak ada ambil petua dia ni. Saya bermula daripada umur 18. Tuk saya dulu 100 tahun lebih juga. Tuk saya kata kalau nak panjang umur, bacalah Yasin sekali sehari, niat panjang umur. Maka itulah amalan saya. Masa mana, waktu mana terpulang, yang penting sekali sehari. Saya tak pernah miss daripada umur 18 tahun. Yang kedua Cik, makan apa panjang umur? Dia kata Ustaz,